divide by 0 adalah arithmetic exception. Lepas tu bila dapat sum 100, sum tadi 10, bila dia masuk ke arithmetic exception, dia berubah ke? Sebab tadi, dia sama dengan kosong. Okey, betul. Ya. Dia masuk kosong sama dengan kosong. Okey, sum 100, betul. Okey, terima kasih Mirza. Jadi ini jawapan untuk Mirza, jawapan. Okey, ambil. Dia tak boleh jawab starting, Amira, sebab dia tak masuk starting, sebab dia line next ini dah error dah, dia tak pergi dah, maksudnya SOP ni dia tak buat. Bila ada exception, dia terus jump flow dia tu, dia terus pergi ke cache block, dia takkan execute statement yang di bawah dia. Okay, exception occur, lepas exception occur, dia pergi mana? Lepas exception occur, lepas tu adakan statement bawah ni dia kena buat juga, sebab yang ni macam tadi jugalah. Ya, statement ni adalah statement yang tidak bergantung kepada mana-mana try cache block ni, sebab dia akan di-execute with or without exception. Kena pandai tracing ya, kena pandai tracing. Okay, Kuhazwan cannot compute if the user input 1. Okay, Kuhazwan, if user input 1, mana starting ya, user input 1 patut dia tak ada exception apa. Dia pergi sini, dia akan starting, kemudian dia akan sum divide by sini, dia terus akan jalan ya. Sebab 1 adalah integer ya, Kuhazwan. 1 adalah integer. Jadi 6 akan bernilai 1. Jadi dia akan, sebab tak ada exception, dia akan pergi print SOP starting. Ya, Kuhazwan trace betul-betul, sebab 1 bukan exception. 1 adalah nilai integer yang betul. Trace betul-betul. Maisarah 1 unin. Okay. Lepas tu 1 is not equal to 0. Betul ke tak, Maisarah? Kamu jawab apa lagi? Sebab dia takkan unin saja, sebab 1 tak sama dengan kosong, betul. 1 is not equal to 0 is true. Jadi dia akan true exception lah. Ingat soalan final nanti ada exception ya. Jadi ini soal macam revision untuk soalan final Kami baru habis meeting soalan kemarin ya. Jadi soalan-soalan macam ni akan ada di dalam soalan final nanti. Jadi kena pandai tracing. Jadi kalau kamu tak pandai tracing, hilang markah macam tu je. Sasha kosong unin juga. Kenapa I'm happy with the output? I'm in mana, Sasha? Sebab kosong adalah integer. Sasha? Maisarah, tadi kamu buat I'm in tadi dah betul. I'm in tadi dah betul. Tapi sebab yang saya kata ada if statement ni, kamu cuba baca if statement. If 1 not equal kosong, true ataupun tidak? 1 not equal kosong, betul lah. Jadi bila betul, jadi dia kena true exception. Takkan if statement pun kamu tak boleh nak evaluate.
Okay, Nur Izzah, correct a compile error in the following code by rewriting the code. Dia by rewriting, bila dia kata by rewriting ni kamu kena buat semua ya. Tengok terus tu macam mana Nur Izzah. Dekat mana kedudukan terus, dekat mana kedudukan terus. Ya. Sekarang kalau kamu tak terus exception dekat atas tu betul ke? Jawapan Nur Izzah pun dia macam jawapan key tadi ya. Dia boleh buat dalam dua skema yang menggunakan yang modify method header nak jadi propagator ataupun dia jadi catcher. Iaitu dia ada try catch block. Dia boleh ada dua jawapan, sama ada dia jadi propagator ataupun catcher. Ya, Nur Izzah. Tengok kedudukan true dengan terus tu kat mana. Mazlin, okey, kamu kena draw sikit ni buat susunan siapa parent, siapa superclass, siapa subclass. Kemudian baru susun. Okey, soalan question 3 ni ada 4 exception classes, beta x, theta x, gamma x, delta x. Kan ada 4. Theta x child of beta x. Jadi beta adalah parent kepada theta. Jadi kenapa beta pergi duduk dalam sini? Sebab dia sekarang dia kata dia nak try cache block ni kosong. Try and cache block should be empty. Jadi buka tutup tu tak ada apa dalam tu. Dia sekarang nak tengok kat mana kedudukan exception class saja. Susunan dia tu macam mana. Sebab dia ada multiple cache block. Ingat tak multiple cache block? Dia susunan dia bergantung kepada hierarchy. Subclass kena datang dulu dari superclass. Jadi sebab tu saya kata kena fahamkan. Siapa parent? So, theta adalah anak kepada beta. So, beta adalah parent. Theta pula parent pula kepada gamma dengan delta. Jadi, susunan dia jadi macam mana? Lukis sikit. Buat sikit carta hierarki tu, jadi kamu akan nampak siapa parent sebenarnya ni. Jadi, bila daripada situ, baru tahulah susunan dia tu. Beta kena duduk kat mana, theta kena duduk kat mana, gamma dengan delta kena duduk di mana. Yes? Ini adalah soalan yang nak tengok kamu faham ke tak dengan susunan multiple cache block ni. Okay, Mazlin. Jadi yang ni salah beta duduk dalam try tak betul. Try block tu dia minta di sini should be empty. Soalan kata should be empty. So empty lah. Azanin, if apa? Bila tak ada if, tak payah buat if ya. Sebab dia statement macam ni pun boleh terus tanpa ada if pun boleh. Dia tak semestinya ada if. Jadi soalan ni cuma bukan error dia dekat tak ada if statement tu. Dia soalan dia masalah dia dekat true dengan terus ni. Cuba tengok situ. Okay, Nurin, what is the use that true is reserved word to write a header? Dia bukan to write a header. Terus tu dia guna apa? Terus digunakan, dia kan kita tahu sekiranya satu method dia tak nak handle exception tadi, dia nak jadi propagator. Jadi method tadi dia perlu letakkan terus. Jadi terus tadi tujuan dia adalah untuk throw object exception yang wujud yang dihasilkan oleh method child tadi kepada caller. Yang tu je dia punya jawapan dia. Dia kalau kata tak boleh nak jawab dalam BI pun tak apa, tulis dalam BM pun tak ada masalah sebab dia dalam arahan untuk menjawab ni dia tak ada write in English ke tak Sebab ada write in English Malay yang saya faham lah kan, dua bahasa tu saja yang faham. Jadi asal dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris kamu tak dapat nak sampaikan ayat yang betul, dalam Melayu pun tak apa. Janji sampai. Jadi kalau sekarang tulis dalam BI masih lagi salah Terus is the reserved word betul, tapi to write a header that terus check apa nama tu bukan to write a header dia macam saya kata tadi lah Nurin cuba google sikit apa kegunaan terus dalam dekat exception handling dalam Java ke apa dia kan bagilah kamu kan Aminah more specific the exception, so we need to put it in the before the exception. Okay. Jawapan Aminah betul Jadi dia yang ni je lah tak apa. Kamu provide dengan bukti dia okey lagi. Terima kasih, itu betul Aminah. Okey, terima kasih. Okey, Aina Syaza, stopping bad devices sum. Okey, 30. Masuk 30 di situ.
Jadi betul 30 tadi. So sekarang kamu kena buat calculation sikit lah. 30 adalah N. 30 mod dengan 10 dapat kosong. Bila kosong, dia akan terus pergi ke back divisor. Okay, lepas back divisor tadi, tu kan. Kenapa pergi stopping? Dia tak ada stopping di situ. Sebab di sini dia dah jadi error, dia jadi exception. Sorry, jadi error pula. Jadi exception. Ya. Aina Syazal, dia tak boleh pergi. Kan, bila dah statement yang berlakunya exception, jadi statement yang di bawah ni dah tak buat dah. Dia akan terus pergi cari cache block yang sesuai. Ya, Aina Syazal, tolong tengok balik. Aina Syazal faham tak? Apa yang saya explain? Sebab stopping ni dia duduk bawah dari statement yang calculation di sini. Jadi statement calculation sekarang berlaku error kerana bila 30 mod dengan 10 dia akan dapat kosong. Kan mod adalah hasil bahagi, modulus kan. Jadi dapat kosong. Dan bila kosong, sum dibuat kosong tak boleh lah. Jadi berlaku exception. Jadi di sini arithmetic exception. Back divisor. Kan? Jadi stopping ni takkan berlaku lah. Throw-nya exception ni pun takkan berlaku juga. Faham tak, Ana Syazah? Dia takkan berlaku stopping di situ. Okey, lepas tu dia akan dari situ habis. So dia akan pergi finally. Tadi sum tadi adalah berapa? Saya ni suka lupa. Okey, sum tadi adalah apa lagu tadi sum masih lagi 100. Okey. Jadi okey, betul. Okey, sekarang Jun 55. 55 divide by 10 dia akan dapat 5. Jadi sum 100 bahagi 5 20. Okey, bila 20 dia akan pergi throw new exception back day. Okey, back day. Kemudian sum tadi 20. Sum sama dengan 20. Okey, alright. Jun betul ya. Back day sum 20. Jadi ini saja jawapan ya. Jadi yang lain tak payah buat lah. Apa benda tu saya kan orang confuse apa semua tu. Jadi saya padam. Ini pun saya tak tahu ni siapa saya padam ya. Sebab bila minta apa ni saya tak nak ada statement-statement yang lain. Nanti mengelirukan orang lain. Okey, jawapan Yasri dah betul dah. Jawapan Yasri ni kalau kamu trace di sini nampak sebab dia clue walaupun dia minta sebanyak 10 kali. Jadi kalau kamu dah cekap ya. Sebab bila nampak di sini dia mood dengan 3. Kan? Jadi mana yang boleh di multiply dengan 3 dia terus akan buat not able to do it. Not able to do it. Ya, jadi yang lain dia akan print 1, 2 not able to do it, 4, 5, 6 dia tak boleh, dia buat not able to do it, 7, 8 kemudian ni 9, so 9 boleh mood dengan 3 juga, jadi dia akan not able to do it ya. Jadi itu yang berlaku. Okey, ni jawapan yang betul. Okey, Ani Syafiqah terus okey, kemudian try finally. Okey, jadi di sini, nampak tak? Di sini kan kita tahu finally ni dia adalah duduk di last sekali. Ya, finally dia mesti duduk di last sekali. Jadi kamu tak boleh letakkan finally di atas ni. Ingat susunan try catch finally. Itu kena ingat juga syntax Ani Syafiqah. Finally ni dia tak boleh duduk di sini. Sebab dia bukan kedudukan di sini. Dia selepas try dia yang catch. Betul betul Ani Syafiqah? Sorry soalan ni pun apa dia lari sikit ni. Cache exception. Okey. Cache exception true dalam situ. Okey. Kamu yang jawab. Sini cache ni mana dia punya buka tutup ni? Kan cache yang pertama dia mesti ada yang ni kan. Okey. Jadi di sini susunan pun pada satu cache exception, satu lagi cache arithmetic. Nampak di situ pun
parent dengan ancestor tu kan. Parent dengan super class dengan subclass. Jadi di antara arithmetic dengan exception, siapa parent, siapa apa benda tu. Kena tengok betul-betul. Ani Syafika. Ashikin A, D, F, G. Kita tengok mula dia akan print A. Ya. Kemudian pergi back method. Bila pergi back method, throw new runtime. Runtime dia akan print. Mana print D? Dia pergi kan. Sebab sini dalam back method, dia throw new runtime. Jadi, throw new runtime, dia akan pergi ke sinilah. Jadi dia tak bolehlah print D. Jadi runtime dia print C. Ashikin? Faham tak apa yang saya explain ni? Sebab dalam back method, dia throw new runtime exception. Bila throw new runtime exception, dia kena masuk cache block new runtime exception lah. Kan? Runtime exception di sini. Dalam runtime, dia print C. Dia bukannya masuk D. Sebab runtime ada dia punya cache block yang nak cache dia punya exception. Masuk ke cache block yang betul lah. Betul kan Okey, Aziati dengan Chon Jai, if M kurang okey, true new exception is okey. Alright jadi dah ikut betul tu. Cuma di sini nampak sebab dia ada juga negative 1 di sini, di situ ada tak? Okey, dia kena print juga bagi sama sebab dia buat error negative 1 is negative value. Kalau kamu print macam ni is negative value je, negative 1 dengan yang tu takkan keluar. Jadi kena buat macam mana nak bagi keluar negative 1 dengan apa benda tu. Kena ada juga value tersebut. Okey jawapan key buat dalam 2 version tadi betul dah jadi satu yang menggunakan terus. Okey. Satu lagi yang provide try catch block jadi try catch block ambil yang if statement tadi letakkan dalam try. Lepas tu yang catch block ni sebab time soalan tak tulis apa-apa, tak tulis apa pun tak ada masalah. Okey. Fahmi mana? Tak masuk lagi ke Fahmi? Fahmi Pui dah ada statement 4 cannot be executed because does not statement 4 boleh execute Pui because statement 4 does not depend to the exception. Statement 4 will execute regardless of exception occur or not occur. Statement 2 kalau replace dengan ini, okey, Kiju jawab exception 2 betul kerana di sini dia adalah runtime exception sebab dia adalah di bawah array out of bound jadi dia akan print exception 2. Okey, Kiju jawab betul. Okey. Dah habis. Kinsun. Alright jadi jawapan Kinsun yang kita buat macam ni dia akan print yang pertama welcome to Java. Kemudian I kosong Y 2 mode by kosong tak boleh M mode pula divide by kosong so jadi exception di situ. Jadi ni adalah runtime exception so welcome to Java. Mana dia lari okey. Kemudian dia akan pergi ke end block okey betul jawapan Kinsun. Okey jadi habis so Kinsun dah jawab betul, Kiju jawab betul. Pui jawab betul. Fahmi, kamu tak hadir kenapa? Tanya orang tak hadir jawab, siapa yang tu jawab. Okey, Ki pun jawab betul. Jadi siapa yang soalan dia yang perlu fix the error kalau yang orang macam ni, jadi jawab kamu modify jawapan kamu dalam bentuk 2 jawapan macam yang Ki jawab Sebab jadi jawapan dia kalau macam ni dia adalah boleh buat dalam 2 cara. Sama ada dia boleh jadi propagator ataupun dia boleh jadi
apa dia? Catcher. Okey, ya. Okey, habis ya. Saya takut ada point yang saya terhilang kat situ. Okey. Alright, betul. Ya, dah tambah dah M di situ. Okey. So, terima kasih. Untuk soalan 10, betul jawapan. Alamak, masih lagi betul, belum betulkan lagi ya. Ashikin, kamu tak betulkan lagi ke? Ashikin? A, kemudian dia pergi jawab apa? Mana dia E tadi? Mana dia E? Dia kena masuk jadi C, ya. Lepas pergi C, kenapa pergi D dah? Dia sebab dia ambil salah satu saja. Bila dah cache block ni, dah runtime dah execute, dia takkan buat dah cache exception ni. Faham tak, Ashikin? Jadi dia akan terus pergi ke finally, sebab finally ni kita tahu bahawa dia akan dilaksanakan. Sama ada exception ke, tak ada exception ke, dia akan dilaksanakan. Jadi dia akan berlaku dia A, C, F dan juga G. Jadi D ni tak ada. D ni tak ada. Ashkin, kau faham tak? Sebab D ni dia terletak dalam cache block yang satu lagi. Ingat cache block walaupun multiple, dia hanya akan buat satu sahaja. Okay. Right. Ani Syafika, kamu tengok jawab apa? Ani Syafika, tadi kamu dah tulis berpanjang, mana dia jawapan kamu? Cepat. Sebab saya tengah fokus pada jawapan kamu ni. Ani Syafika, cepat. Okey, jadi terus arithmetic exception, kemudian try. Jadi exception kena duduk bawah dari arithmetic. Dia kena cache block arithmetic exception dahulu. Right cache block yang ini dulu. Kemudian baru follow dengan cache block yang ini. Kemudian barulah finally. Yang lain pun kena faham ya, walaupun saya fokus pada Ani Syafika sebab dia yang in charge untuk this question, but you have to know, you must know that when we have multiple cache block, so the sequence of order should be per subclass and then superclass. So between arithmetic exception and exception, arithmetic is subclass, exception is superclass. So arithmetic should come first, yeah. And then finally is normally it should be after cache block. So it should be the last block. Try cache block. Try cache finally. Okay. Okay. Cepat kan? Alamak, aduh. Lambat sangat saya pun dah tolong menjawab juga. Sebab okey, jadi dia macam tu dia kena duduk macam tu, arithmetic, kemudian barulah exception. Kemudian barulah finally. Kamu copy finally letak bawah. Takkan saya nak buat sampai habis. Okey. Ini pun dah betul ya si punya. Okey, ini betul juga, Jejun dah jawab betul, Aina Syazal dah jawab betul. Puan Aminah pun dah jawab betul. Okey. Nurin terus is a reserve word to indicate method might throw one of the type exception. Okay, actually dia punya
Tu. Okey. Okey, ya. Jadi ini jawapan yang skema lah ya. Jadi if the matter is not capable of handling the exception kan, jadi macam tu dia nak jadi propagator, then ask the calling method to handle it by simply putting the throws clause. Jadi itu dia punya jawapan dia. Ya. Jadi Alim boleh tengoklah ya. Okey, macam Nurin jawab tu ada dia punya bunga tu tapi masih lagi tak syak lagi ya dia punya jawapan tu. Okey. Azanin masih lagi jawapan kamu tak betul. Ya, sebab sekarang kamu tengok di sini ya. Semua kelas saya turun tengok 23, 24, 25, 26, 27. Ada 27, 3 orang lagi tak ada ya. Okey, jadi di sini kita nampak sini dia throw runtime tapi di sini terus exception. Jadi kalau kita tengok pun bila dia create exception dengan ni, jadi yang parent dia tak boleh nak bagi dekat runtime sebab runtime dia anak apa subclass of exception. So dia tak match lah di situ. Jadi apa yang perlu dibuat, so kamu kena matchkan di sini lah. Ya, jadi terus dia bukan throw. Jadi di sini adalah terus. Terus dia pula kena bagi match di situ. Sebab kita kena matchkan dia adalah exception juga. Sebab kita tahu apa kan. Sebab kalau kamu kata nak terus runtime ni kena ingat runtime dia adalah unchecked exception. Jadi kalau dia tak throw pun tak ada masalah. Ya, kita tak buat pun tak ada masalah. Jadi sekarang kita fokus pada exception. Jadi di sini di dalam dia bukan terus ya, di dalam dia adalah throw. Dalam adalah throw. Throw new exception. Jadi baru yang tu yang betul. Okey. Zanin, right. Jadi itu dia punya jawapan. Jadi kedudukan dia yang salah dia sini kat atas kat meta header dengan kat bawah ni throw dan new ya. New ni kena ada. Okey, sebab new sebab dia kita tahu dia bila berlakunya exception dia akan create object. Jadi object mesti ada new ya, object exception tadi. Okey, next is theta. Okey. Kita nampak sini kita kata okey. Kita situ soalan dia kata so apa theta is child of beta kan, beta anak dia adalah theta. Manakala theta pula adalah anak dia gamma dengan delta. Okey, gamma dengan delta. Jadi di sini kalau kita tengok saya dah kata dalam sini tak ada apa. Jadi jangan gunakan sebarang exception jadi gunakan exception yang diberikan theta, gamma, beta yang tu saja. So sekarang di sini kita tahu dia yang bawah sekali mestilah dia mesti ada 4 ya. Dia tak ada try multiple try tak ada ya. Dia ada multiple cache. Multiple cache block. Bukannya multiple try block ya. Try satu saja. Jadi yang lain tu kena buat cache block. Ini masih lagi ramai yang apa ni lagi lah ya. Okey, jadi di sini buang try ni saya tak mau tengok banyak-banyak try tak ada apa benda sebab dia kata tak ada pun persoalan yang minta untuk create true pun tak ada, dia cuma nak tengok try dengan cache yang multiple tadi. So cache dia sebab dia ada 4 there are 4 classes yang mention kat situ, so you should have 4 cache ya. Jadi di sini kena ada satu lagi cache. Okey, jadi sekarang kita susun bahawa daripada di bawah sini yang bawah sekali adalah beta lah. Tapi beta X saja, jangan pandai buat beta exception pun sebab nama dia beta X. Saya tu gunakan seperti mana yang diberikan dalam soalan. Soalan kata beta X. So you write beta X. Kan? E ni tak ada masalah lah. Kemudian anak kepada beta adalah theta. Theta duduk di situ. Theta X. Lepas tu theta dia ada anak pula. Gamma. Dan delta. Tapi untuk gamma dan delta dia boleh tukar ya. Sebab gamma delta ni dia anak. Jadi nak letak delta gamma pun boleh, gamma delta pun boleh. Jadi di sini dia boleh jadi cache yang ni pun boleh juga. Jadi yang ni boleh duduk kat sini pun boleh juga. Sebab dia gamma delta anak kepada theta, jadi kedudukannya tak ada masalah. Tapi theta dengan beta mesti duduk macam ni. Faham Faham tak?
Ada soalan tak? Any question? Can you digest what I try to explain here? This is regarding to multiple cash block. Yeah. So in last class, when there are more than one cash block, so the order should be start with subclass followed by superclass. So in this question, it's already explained, already described here, yeah, that there are 4 classes, beta, theta, gamma, and delta. Yeah, theta, beta. But soalan ni untuk nak pandu kamu to guide you to answer correctly, so you have to draw the hierarchy. Yeah, draw sedikit hierarchy. Yeah, carta untuk tunjuk macam mana kan. Jadi baru kita nampak jawapan dia yang betul. Lepas tu dah diberikan nama-nama, the name for the exception class. Jadi letakkan nama yang betul. Okay. Boleh ya? Okay, last pula. Ini Nuizah. Okay, terus. Di sini Nuizah terus ya. Terus. Bukan true. True new exception. Okay, ni kalau kata yang first version. Ya. Or. Okay, dia kena tulis lah or sikit kat situ. Ya. Or. Sini try. Cash. Okay. Alright. Jadi ini 2 jawapan ya. 2 version untuk jawapan yang kalau kamu jumpa soalan yang bentuk macam ni, kamu boleh pilih salah satu jawapan. Jangan raja dan bagi sampai 2 jawapan. Kecuali soalan minta give 2 ways that can handle the exception. Barulah kamu bagi 2 bentuk jawapan macam ni. Faham tak? Tengok soalan. Kalau dia kata macam ni correct saja, bagi salah satu. Sebab masa sangat-sangat limit ya. Limited time. You have limited time ya during exam. Okay, Adina jawab betul dah. Saya jawab betul dah. I'm in error. I'm in. Ni exception, error, okay. Alright. Starting Kuhazwan, starting Samten. Starting cannot compute. Okay. Ya, jadi okay, untuk soalan ni, jadi itu saja yang saya buat revision ya untuk exception handling. So hopefully this is the theory part that you have to understand. You have the knowledge about exception handling and you understand, so you know how to handle or how to answer the question. And to apply, jadi kamu kena buat latihan-latihan yang diberikan. Ya, yang diberikan hari itu sebab dia banyak sangat coding-coding semua tu. Jadi saya tak discuss dalam kelas. Jadi I believe that all of you have tried. Jadi sekiranya if you have any problem regarding to your answer, so you can consult me. Ya, PM saya untuk bertanya. Ya, sebab saya tak nak buat sebab panjang dah tu. Okey. Jadi ini saya nak tutup ya. Saya tutup dulu bahagian sini. Okay, so sekarang saya akan masuk kepada yang topik untuk GUI. Topik untuk GUI, bahaya itu dah masuk sedikit. Tapi saya tak saya tak tunjuk habis. Jadi sekarang saya nak tunjuk betul-betul macam mana yang nak buat. Jadi untuk nak buat, sebab macam saya kata, slide ni semua kamu baca saja. So GUI part 1 ni is focus to explain ya. Jadi bila banyak buka ni dia jadi slow sikit ya. Okey. Objektif sini dia nak tahu all the component ya. Sebab di dalam sini di dalam GUI ni dia ada kamu kena tahu komponen dan juga container. Ya, komponen dan container. Mana satu komponen, mana satu container. Jadi kena ada beza apa tu. Jadi setiap satu tu pun dia kena tahu. So please baca di situ ya. Okey. Jadi sekarang mana panel package pun kena tahu jugalah Java swing semua saya dah tunjuk itu. Jadi sekarang saya terus nak tunjuk untuk ini je. Untuk buat how to design how to design the GUI. Okay, how to design the GUI using NetBeans. Okay, jadi sekarang kita akan pergi terus. Jadi sini kalau dia kata mula dia gunakan NetBeans macam biasalah, step di sini masukkan nama apa semua tu. Kemudian dia bermula dia adalah from JFrame ya. Mula daripada JFrame. Ini saya kata ni kena ada two word yang kena bezakan, container dan juga komponen. Jadi container ni biasa yang datang dulu. Ya, ni saya tak record saya tak record. Saja purposely saya tak record. Okey. Kemudian di sini bila dah ada container, jadi JFrame ni adalah container di mana nanti semua komponen GUI akan duduk dalam container.
ya. Jadi J-frame ni adalah base. Jadi daripada situ bila dah ada container, barulah kita akan pergi ke, nampak di sini, ya. Jadi sini J-frame yang kita dah masukin lah design area kita. Ini navigator. Jadi check you punya NetBeans, kalau tak ada navigator, kamu boleh cari dekat, saya tak ingat yang mana satu untuk display navigator ni. Sebab navigator ni penting sebab nak tahu apa komponen yang dah masukkan dalam GUI ni. Jadi macam nampak di sini, dia dah ada J-frame. Satu tadi dah masuk J-frame. Okay. So sekarang untuk nak masukkan komponen apa semua ni, so kan nampak lah. Sebab setiap container dan komponen ni dia ada property dia. Jadi boleh nampak di sebelah sini, kita nampak bila J-frame, kalau kamu klik, so dia nampak. Apa dia property dia, ada nampak sini lah. Lepas tu yang lain ni, pelet-pelet semua tu, jadi boleh pilih untuk masukkan. Okey. Jadi dari sinilah baru kita, nak record, saya dah kata tadi saya tak mau record. Tak payah record kot, sebab kamu follow yang ni je. Okay, sebab saya tak record sebab apa? Sebab saya tak buat semua slide ni. Jadi nanti ada pula yang berjadikan bukti pula kata saya saya tak ajar topik ni. Sebab saya tak pergi semua slide. Macam saya kata sebab topik ni bila kalau saya explain pun dia macam satu benda yang kamu boleh baca sendiri, sebab dia cuma explain tentang container dan juga komponen-komponen apa yang ada. Lepas tu saya terus pergi ke belakang ni saja. Boleh lah, semua. Saya minta maaf, sebab nanti nak pergi kepada GUI pula. Jadi, saya nak jam. Boleh tak, Sebab dia ni more to practice. Okay, jadi sekarang jadi saya akan stop. Sebab tu saya kata saya tak ni, sebab saya akan stop pada sini. Saya akan terus pergi ke GUI. Akan pergi ke NetBeans. So, saya akan design yang ni. Saya akan tunjuk dekat kelas macam mana nak design this GUI. Okay. So, nampak ini dia punya NetBeans. Nampak kan? Okay, jadi step dia macam tadilah. Macam biasa. Open project pula dah. Salah. New project. Okay, new project. Next. Okay, jadi project kita. Okay, my GUI. Ini uncheck situ. Okay, finish. Sebab apa saya laju ni? Sebab saya nak bagi kamu buat assignment. Sebab dalam assignment kena buat ni ada semua sampai GUI. Jadi sebab tu saya laju sikit untuk nak tunjuk untuk bahagian GUI ni. Sudah, mana dia? Okay, my GUI. Okay. Daripada situ, so kita akan pergi new J-frame form. Yang ni tu saya dah tunjuk dah, Jadi tengok dekat sini design dia tadi, dia cakap dia tunjuk apa? My rectangle app. Okay, my rectangle app. Jadi saya bagi nama sama aja, Okay, jadi dah nampak di sini, J-frame dah satu dah ada. Jadi pertama tadi bila tengok design dari sini, design dia ada title dekat kat atas, dekat bawah sini kan. Jadi how to do that? Jadi pergi dekat J-frame ni, nampak ada title kan, di sini title. Okay, jadi bila title tu, tengok title dia tadi apa dia? My rectangle app. So tulislah dekat sini my rectangle app. Okay, jadi always on top, enable apa semua tu. Okay, jadi habis. Jadi kalau nak tengok betul tak, nampak dia macam tu. Okay, jadi kalau tengok sini mungkin dia ke tepi sikit, sebab ni mungkin ni dulu version yang lain, ini dah version lain, jadi dia jadi tengah, jadi dia jadi tengah okay, jadi tutup balik. Jadi kita preview saja. Okay, so sekarang dah nampak. So next apa yang ada dalam sini adalah dia ada 4 label. Yang ni adalah label, So tarik label masuk sini. Okay, label length width area perimeter. Okay, label yang pertama, right click, okay, right click.
Dia nak tulis sebelah kanan tu pun boleh ya. Length. Okey. Kemudian width. Nanti kita arrange balik. Area and perimeter. Okey, ya, jadi kalau tengok di sini nampak macam itulah apa yang kita dah buat. Okey, jadi tengok balik dengan design tadi macam mana. Okey, dia ada dot-dot apa colon pula. Okey, jadi tambah balik. Jadi kau nampak di sini pun ada juga. Dia boleh betulkan kat sini pun boleh betulkan juga. Okey. Klik di sini, pergi sini pun boleh ya. Sebab ini property ya. Property dia. Area dan perimeter. YouTube pun dah banyak ya. Kamu boleh ni dia. Okey, satu lagi juga di sini kalau kita ni kita boleh juga tukar dia punya apa font pun boleh. Ya, kalau kata nak besarkan sikit ya. Sini kita kata nak boldkan, nampak kalau kita boldkan jadi macam tu. Jadi boleh ya, boleh tukar. So saya nak balik kepada plain tadilah. Ya. Plain tadi berapa entah. 10 kot. Tak ingat. Ada kecil pula. Tadi apa tahun 11. Okey, sorry. Tahun 11. Saya cuma tunjukkan ya, kita boleh ni. Okey, turunkan sikit, bagi ada jarak sikit. Okey. Jadi sekarang dia ada text field pula. Jadi text field adalah tempat untuk input. Jadi kalau kamu bezakan ya, with apa yang sekarang yang kamu tengah buat iaitu apa plain text apa program Jadi bila kamu minta user masukkan tu, bila kamu buat next in semua tu kan kamu ada kesetepi untuk masukkan. Jadi sama juga di sini case dia. Jadi text field digunakan untuk ruangan memasukkan input ya. Okey. Jadi nampak situ. Jadi design dulu text field. Jadi kalau nak copy pun tak apa. Dia jadi warning tak ada masalah kat situ ya. Tarik je. Okey. Jadi macam tu. So kalau kita tengok bandingkan sini lebih kurang lah ya. Dia ada 4 text field, ada 4 label. Kemudian dia ada 2 button. Dia ada button compute dan button reset. So button yang mana So button kita ambil yang ni ya. Okey, button sini. Button, namakan button tadi sebagai compute. Dan satu lagi button adalah button reset. Okey. Jadi nampak kita dah ada ya. Ni lebih kurang lah ya yang dah design. So far okey tak? Jadi untuk part 1 ini ya, dalam part 1 ini syarat ini yang apa yang part 1 explain ya, how to create the GUI application, how to design kita panggil how to design. Okay, jadi nampak ini semua komponen yang kita dah masukkan tadi, satu container dan kemudian yang lain komponen. Okay ya. So sekarang kita akan pergi pula ke part 2. Okay, dalam part 2, this is to handle the event. Ya, jadi sebab kita tahu tadi, kita masuk tadi baru kosong tak ada apa benda. Jadi sebab kita boleh buat program, kita nak boleh input, kemudian kita boleh proses dan boleh display output. Jadi itu memerlukan kita our application handle the event. Jadi maksudnya kita create the application GUI dan event handling. Jadi macam mana kita nak buat event handling tadi. Okey. Jadi sekarang untuk apa di situ sebab dia ada panjang lah explain dah sini macam mana jadi nampak macam tadi kita dah ada tadi button ya, compute apa semua dengan reset ni. Jadi sekarang kita nak bagi untuk handle the event di sini, kita button ni lah yang akan handle the event ya, sebab kita tahu button compute adalah untuk tujuan untuk buat calculation. Reset ni sebab kita nak clearkan balik ya semua yang kosong sini. Jadi di sini kita okey, jadi step apa semua tu. Jadi sekarang kita akan balik ke NetBeans. Jadi untuk nak jadikan semua tu, yang pertama sebab kita tahu bila kita buat our program kita ada variable kan. Jadi sama juga di sini dalam GUI apa ada variable. Jadi setiap text field ni tadi saya kata dia akan menerima input. Jadi kita kenalah bagi variable name.
Jadi sini kita katakan ini adalah length TF. Untuk senang lah nak bezakan. Jadi bila kita tukar nama, nampak di sini dah tukar nama. Di sebelah kiri ni. Okay. Jadi nama variable untuk text field ni length text field. Yang ini pula adalah kita buat width text field. Yang ni area text field. Okay, nama dia untuk kita nak refer nanti bila kita buat coding nanti. Ini adalah perimeter text field. Okay, so all these text field already have variable name where you can refer later. Okay, kemudian kita bagi pula nama untuk button. So this one button is compute button. And this one is reset button. Okay, jadi semua dah ada nama nampak sini. Label ni tak perlulah. Label tak perlu sebab kita tak gunakan. In our code, we are not going to refer to this label. So any other component that we are going to refer in our code nanti, jadi perlu kita labelkan. Alright. Jadi sekarang kita nampak di sini. Jadi kita tahu untuk length dengan width ni adalah ruangan yang mana user perlu masukkan. Tapi area dengan parameter is where we need to show the result. How to calculate nanti bila kita compute nanti, nak calculate area tu macam mana, perimeter macam mana. So sekarang untuk bahagian area ni, kita tak nak user boleh key in anything. Jadi dekat editable ni kita uncheck. Dekat editable uncheck. Jadi kita boleh nampak beza. Jadi length kita boleh letak cursor. Width boleh letak cursor. Area kita tak boleh letak cursor. Jadi maksudnya ni uneditable. Jadi perimeter ni kita belum buat. Jadi nampak. Jadi perimeter pun kita nak display output di sini. So kita uncheck juga di sini. Jadi ada dua text field yang boleh, yang editable, yang boleh user masukkan input. Ada dua text field yang tak dibenarkan masukkan input. Jadi itu tujuan untuk kita display value for area and value for parameter. Okay, so far boleh tak Azrul? Okay, jadi ini follow dalam slide sini . Jadi nampak semua saya dah buat dah step ni. Kan? Saya dah masuk. Semua step ni saya dah buat. Okay, dah buat dah. Alright, so sekarang kita nak buat how to make the compute button work. Okay, how to make the compute button work. Jadi tengok di sini. Okay, so sekarang kita nampak apa yang kita dah buat tadi semua dah ada sini . Semua auto generate . Auto generate. Jadi jangan buat apa-apa, biarkan sahaja. Okay, so sekarang pergi dekat, sebab kita nak make the button work. Jadi pergi dekat event di sini, action perform. Okay, dia nampak. Barulah dia akan bawa kita daripada design punya mode tadi ke source code punya mode. So sekarang di sinilah kita akan write something. Okay, we do something here. Jadi di sini kita nampak tadi kita nak baca adalah the value for length. Kemudian kita nanti nak baca untuk width. Alright. Okay. So sekarang apa yang kita baca nanti, semua adalah dalam bentuk string . So sekarang kita nak baca length ada tadi di dalam length TF. So kita akan type length TF dot. Jadi method dia adalah get text. Okay. Get text. Tapi di sini nampak ada error. Error dia adalah type mismatch. Sebab sini string, sini adalah length. Jadi, kalau lihat di sini apa yang dia bagi tahu. Okay, apa yang perlu kamu buat. Ini cara dia. Okay, sekarang dia buat di sini, dia tukar dua. Sekarang saya nak tukar terus. Saya nak tukar terus. Saya nak buat dalam satu statement saja. Saya tak declare dua yang ni. Jadi, saya terus tukar. Jadi, sekarang kita untuk nak tukar daripada string ke double, kita akan gunakan double pass double. Kalau integer pass integer. Okay, jadi di sini double dot pass double. Okay, jadi sini padam situ. Null tadi ni. Dan kita tutup balik di sini. Okay. Jadi sekarang kita cuma copy saja bahagian sini. Masukkan di sini. Tapi okay, jadi ini instead of length, sini adalah width. Okay, width text field. Pada satu. Okay, jadi nampak apa yang kita buat dah tadi? Ini, macam ni. So, sekarang
kita dah baca lah dari text field kita. Maksudnya user dah boleh masuk input. User dah boleh masuk input. Kemudian kita nak buat calculation untuk kira area dan juga perimeter. Okay, jadi formula dia area length kali multiply with width. Yang ni 2 multiply yang tu kan. Okay, jadi sekarang kita dah boleh buat double area equal to length multiply with width. Dan kemudian double perimeter. Okay, perimeter 2. Tak ingat formula. Okay, formula dia 2 multiply length tambah ya. 2 multiply length tambah dengan width. Jadi dalam exam kadang-kadang tak payah nak risau sebab kita biasa akan bagi ya formula-formula. So jangan risau. Okay, so sekarang kita dah ada dah calculation. Jadi macam mana nak display? Jadi kita ada tadi area text field dot. Jadi dia macam SSL mutator juga Tadi get kita baca. Ni. Okay. Jadi apa yang kita nak ini kita nak paparkan untuk ni sini area. Kan? Tapi di sini nampak ada error. Error dia kata incompatible type sebab di sini dia expect adalah string. Tapi yang kamu letak sini adalah double. Jadi untuk nak buat yang tu kita akan menggunakan untuk nak tukarkan kepada double kepada string dot value of. Jadi kita tukarkan string dot value of double. Okey. Jadi dah masuk dah situ, buang saja dah ini. Okey, jadi macam tu. So sekarang untuk yang perimeter pula. Perimeter to display the output dekat text field dia. Jadi set text. Jadi ambil alih yang ini lah. String dot value of di situ. Dan tukar di sini adalah perimeter. Okey, so siap untuk compute button. Okey. Tapi sekarang kita okey, jadi sekarang kalau kita lihat pergi dekat sini, so sekarang kita boleh dah execute. Jadi untuk execute, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan nampak di sini nanti dia punya dia boleh tarik yang di sini dia boleh tarik. Dia boleh besarkan juga besarkan apa boleh ikut Alright. Jadi sekarang kita masukkan length. Katalah length kita adalah 12, width dia katalah 20. Macam tu. Jadi sekarang kita tahu area dengan sini tak boleh nak so kita nampak kita tekan button compute. Jadi kita dah tadi ada buat area.tf text. Jadi dia set lah text yang dapat tadi after the calculation tadi untuk area dengan perimeter dia display dekat sini. Jadi itu dia punya hasil dia. So sekarang kita nak buat button ni pula bagi function reset. So sekarang kita pergi balik kepada design kita, rectangle di sini, pergi kepada button reset, sama juga event action perform. Event action perform. Nampak button reset. Sebab itulah button-button ni perlu diberi nama. Kalau kamu tak bagi nama, nanti kita susah nak identify method ni apa. Jadi bila beri nama tadi, compute button, reset button, jadi dia akan keluar nama yang kita dah bagi dekat variable name tadi. Madam kayu. Dah separuh jalan aja. Saya memang saya tak record benda ni. Saya tak record. Sorry. Memang saya tak record. Sebab saya follow untuk yang ini saja. Nanti kita akan ada satu lagi. Design. Okey, tak puas. Ini tak follow yang GUI dulu, yang awal-awal, yang biasa, yang basic. Okey, so sekarang reset tujuan untuk clearkan. To clear all the text field. Jadi kita ada berapa tadi text field? Area AF. Jadi kita nak clearkan, so kita akan gunakan set. Text. Set text apa? Kita akan buat macam tu je. Maksudnya kita nak clearkan balik sebab semua text field adalah string kan. Jadi kita ada 4 tadi text field. So area text field, perimeter text field, the text field, lagi length text field and
one more is perimeter. Perimeter pula dah. Width, ya, sorry, width. TH. Okay. Jadi kalau kita run, okay, jadi kalau kita tulis something, 3, this one is 2, so kita compute, jadi habis, kita boleh reset. Nampak itu dia punya. Jadi maksud sekarang, kita punya GUI app kita ni dah function lah. Nampak kita dah boleh buat calculation to calculate the area and also perimeter. Okay, jadi itu dia punya ni. Jadi sekarang kita nampak untuk nak exit kita kena use this to close kan. Jadi kita juga boleh masukkan satu lagi button, iaitu button untuk exit. Okay, katalah sini kita create satu lagi button, kita nama dia exit. Okay, so exit button, beri nama balik, change variable name, exit button. Jadi sekarang kita akan letakkan dia punya event handling. So di sini untuk exit, kita just write system.exit kosong. Okay, jadi kalau kita execute, so dah boleh exit. Jadi itu a very simple design for GUI, where here we only use to design a very basic component, a very basic component di mana designer tadi. Okay, where we have the label, we have 4 text field and 2 buttons and 1 frame. Jadi di sini kita nampak very simple. Jadi actually kalau kita lihat dalam NetBeans ni, kita ada banyak lagi many more dia punya panggil property kat situ lah ataupun komponen di sini. Nampak panel container pun kita baru guna tadi JFrame. Jadi kita boleh juga guna nanti untuk panel. Okay, jadi yang lain-lain table apa semua ni saya takkan sentuh, saya takkan ajar. Jadi kalau kata kamu nak masukkan table ke apa benda, boleh explore sendiri. Tapi untuk tujuan projek apa benda tu saya tak nak kamu gunakan table sebab when you use table, your work become easy. Jadi sebab table ni dia dah button, dia dah function dia dah boleh dah klik daripada situ saja. Jadi dah tak ada kemudahan untuk nak masukkan method untuk add ke apa benda tu, delete ke edit ke, jadi dia macam dah tak nampak sangat. Jadi sebab tu saya tak galakkan nanti kamu gunakan table. Tapi kalau yang lain-lain nanti bila kamu nak guna dalam subjek lain boleh, silakan. Tapi in my subjek jangan gunakan table. Okey, jadi itu design yang pertama. So sekarang kalau tengok dalam kamu punya tu, dia ada satu lagi exercise Saya dah letakkan exercise untuk lab GUI. Okey, exercise GUI ini Okey, jadi sekarang nak design yang ini pula. Okey, macam mana nak design yang ni? Kita nampak di sini kita ada lebih lagi lah. Kita ada satu JFrame, 2 panel, label ada 1, 4, 5, 5 kot, 4, betul lah. Okay, ada 2 radio button, 1 checkbox, 3 button biasa, 1 lagi text area. Okay, jadi kita akan design ini. Alright, jadi sekarang kita akan buat satu lagi dalam sini. Kita buat package, new folder. Size GUI. Okay, jadi dalam sini saya akan buat JFrame. Jadi apa dia payroll. Okay, jadi sekarang macam biasalah sini kita letakkan title dia dulu. So boleh sama-sama buat pun boleh So sekarang tajuk dia payroll system Sybase company. Ada title dia tadi, payroll
System. Sybase Company. Okay. Itu saja. Ya, saya nampak itu. Okay, jadi di sini kita nampak dalam soalan ni, it asks you to create 2 panels. Ya. 2 panels. Jadi macam mana nak create panel? So, this is panel. First panel. Panel is a container, ya. Sebab container ni maksudnya satu tempat yang mana kita boleh letakkan komponen. Okay. So, from this panel, kita boleh pergi ke belah kanan. Daripada no border, we create a border. So, sekarang kita nak create the border yang macam mana? Mungkin kita nak create border dengan title. Tadi title dia apa situ? Allahuakbar. Title dia employee details. Kalau katalah nak buat macam tu, employee, jadi tak? Dia nampak lebih kurang macam tu lah, ya. Lain, walaupun lain sikit. Apa, tengok nanti bolehlah kamu nak design macam mana kah? Okey. Jadi kita boleh tukar title border, kita tak nak ada punya tu. Tengok kalau kata yang lain. Kalau yang lain dia tak ada dia punya tu nanti. Line border. Line border. Kalau line border dia tak ada title. Jadi kamu title nanti kena buat gunakan label lah. Ya. Tengok tu pula. So kalau kata tak ni kena masukkan label satu untuk employee details. Letakkan kat situ. Tengok yang mana nampak cantik lah ya. Employee details. Jadi situ dia nampak gelap sikit kan. So mungkin perlu dia letak dia sebagai bold ke kan. Okey, jadi nampak macam tu. So kalau kita compare lebih kurang lah ya. So di sini nampak okey dia punya tu tutup. Ada lagi property yang lain tak? Kita cuba tengoklah ya. Kamu boleh main-mainlah dengan ni. Jadi saya nak tunjuk je basic macam tu. Okey, satu lagi panel adalah untuk sini kalau kata kecil sangat. Ada panel satu lagi. Okey. Bawa sikit ke bawah. Sama juga kita boleh ambil yang panel yang di sini. Okey, kemudian apa tajuk dia tadi? Tajuk dia adalah display salary. Okey. Display salary. Kemudian kita tukar yang ni jadikan bold. Okey. Alamak hilang display salary. Dia kena enter. Bila tak enter dia tu lah display salary. RY. Okay. Jadi sekarang saya nak tunjuk sini adalah untuk nak masukkan ni ya. Okey, jadi saya nak tunjuk dulu untuk yang label dengan text field ni kamu dah tahu. Saya nak tunjuk untuk apa radio button dengan member union ni. Okey, kita masukkan dulu untuk yang overtime. Overtime, masukkan label overtime. Overtime ke tadi? Time, tadi. Overtime rate. Okey. Jadi sini ya radio button. Ini radio button. Masukkan satu. Mana where are you radio button? Dah hilang dah. Oh, dah silap ambil button group pula. Kita tak apa button group sorry. Radio button yang sini. Okey, radio button. Tadi apa? 1.5 kan? 1.5. Okey, dengan satu lagi radio button 2.0. Radio button 2.0. Dia tak betul lebih 2.0. Okey. Jadi sekarang kau tengok radio button kan. Kita boleh klik dua-dua ni. Jadi kita tak nak sebab fungsi radio button di sini adalah untuk salah satu saja. Bila ada banyak radio button hanya satu saja yang boleh diklik ya. So untuk nak jadikan macam tu
Saya delete itu dulu. Okey, jadi untuk nak jadikan dia salah satu, kena guna button group. Tarik button group masuk sini. Okey, jadi namakan button group ni sebagai, ada tak dia beri dalam soalan tu, dia beri nama tak? Sekejap. Kalau dalam soalan dah diberi nama, dia kena ikutlah button group. Button group, tu nampak tak? Button group OT rate, button group OT rate. So nanti dalam soalan bila diberikan nama, kena ikut nama yang diberikan, button group OT rate. So button group dia paste tu ready dah. Button group OT rate. Okey. Jadi sekarang pergi balik dekat button di sini. Komputer saya ni tak boleh klik banyak kali. Dia pening. Okey, sekejap. Dah bila dia pusing macam ni, lambat dah sikit. Okey, jadi saya nak tunjuk sebab apa sekarang untuk button group di sini, ni button group. Okey, nampak dalam property di sini, nampak ada field yang button group. Masukkan dalam button group dia. Masukkan kedua-dua ni ke dalam button group OT rate tadi. Okey, jadi bila dah masukkan ke dalam button group ni, jadi nampak kita boleh klik salah satu. Kita dah boleh klik salah satu. Okay. Dan juga kalau sini, kalau kita nampak sini, dia salah satu ni kita boleh jadikan sebagai default. So sekarang katalah 1.5 ni kita nak jadikan default, so kita letak kat sini selected. Jadi bila letak selected, bila kita preview, bila setiap kali kita run, jadi 1.5 ni akan di select. Tapi kalau kita kata kita nak tukar, so bolehlah tukar. Jadi macam tu. Okey, tu untuk button group. Dan juga radio button. Besarkan sikit di sini. Nanti kita kecilkan balik tak apalah. Okey. Tarik sini bawah sikit, tarik sini bawah sikit. Okey. Jadi sekarang kita pergi lihat pula untuk checkbox checkbox. Jadi kita ada sini checkbox. Okey. Jadi sini bagi name dia member union. Okay. Jadi alamak silap, dia kena ambil sini. Okey. Variable ni member union. Okey, member union. Dari sini kita tolak balik naik atas. Okey, member union di situ. Jadi sini checkbox ni, kan kita tahu kalau checkbox ni kita boleh pilih banyak. Jadi macam di sini dia case dia satu saja. Jadi tak apalah. Sama ada nak kalau member union check, kalau tidak uncheck kan. Jadi ini untuk checkbox. Jadi yang lain-lain tu biasa je biasa saja. Yang ni untuk latihan ni saya nak tunjuk yang tu dulu. So saya nak kamu design design ni dalam kelas yang satu lagi nanti saya akan check betul tak kamu buat, sebab di bawah sini kamu dikenakan untuk lengkapkan dikenakan untuk lengkapkan semua benda ni jadi cuma sekarang sebab dua text field di sini dua komponen di sini komponen yang baru, sebab tu saya kena tunjuk macam mana nak buat dia. Jadi yang lain tu untuk label dan juga text field saya dah tunjukkan tadi kemudian yang sini kita nampak dia ada satu text area. Okey, dia ada satu text area. Jadi text area di sini dia berbeza dengan text field Text area boleh masuk more than one line. Kan? Kalau text field dia hanya satu line saja. Jadi text area kita boleh masukkan teks lebih dari satu line. Jadi di sini kalau kita nampak di sini, okey, line wrap apa semua tu. Okey. Jadi kita execute. Macam itulah jadi kita boleh masukkan banyak line di situ.
Tapi biasanya text area di sini kita gunakan untuk display output, ya. Nampak? Dia bila kita lebih enter banyak, dia akan terus jadi slider. Kalau tadi dia tak ada kan slider tu. Jadi kamu jangan risau. Bila design tak nampak slider, jangan risau lagi. Tapi bila kita dah masukkan banyak-banyak, dia akan create sendiri. Benda tu. Ya, jadi itu untuk text area. Faham, ya? Okey. Jadi itu benda yang saya nak tunjuk lah untuk latihan yang kamu nak buat untuk latihan GUI ni, bagi latihan yang saya dah letakkan dalam apa OL ni. Okey. Jadi macam mana nak design, saya dah tunjukkan design macam mana. Jadi macam mana nak buat label, macam mana nak buat text field apa semua tu. Sekarang saya dah tunjuk untuk ready button, kena buat button group. Kemudian di sini, jadi semua nama-nama tu dah diberikan. Jadi bila kamu buat change variable name ni, follow nama yang diberikan di sini. Ya, follow nama yang diberikan di sini. Sebab nama-nama nanti nak gunakan masa kita buat untuk make the GUI working, ya. So sekarang ini user defined class untuk employee. So apa nak isi, compute apa semua tu, follow dekat atas dia punya panduan di sini, ya, untuk dia punya requirement dia, syarat dia macam mana. Okey. Kemudian untuk calculate button pun sama juga di sini, macam yang tadi lah, macam mana nak baca, kena get tag ke set tag. Sekarang kalau pada nak tukar kepada double, kena double pass double. Kalau integer pass integer sebagainya. Okey, kemudian yang lain-lain macam mana untuk button view apa semua tu nanti kita akan bincangkan. Okey, jadi itu untuk latihan yang hari ini. Jadi saya minta itu sebagai homework lah, ya. Untuk hari Ahad nanti kita nak buat apa benda, jadi follow yang ini, ya, follow yang ni, ya. So nanti kita akan bincangkan hari Ahad nanti. Jadi untuk hari ini itu sahaja yang saya nak share, ya. How to create the GUI and then make the button function ataupun the button working. Right. Jadi untuk yang event handling pun saya dah buat revision tadi. So hopefully semua benda tu kamu dah boleh faham. Jadi dalam assignment yang kedua memang inheritance polymorphism, event handling dan GUI. Jadi semua tu dah cover dah lah. Ya. Jadi selepas sekarang kamu dah boleh kamu kena fokus untuk mid exam hari Jumaat nanti. Dan lepas mid exam tu boleh terus sambung dengan buat assignment. Ya. Jadi mungkin next week nanti saya akan bagi lab test pula. Ya, sebab itulah sebab minggu-minggu lepas ni memang dah banyak lab test. Jadi lab test akan masuk adalah user defined class. Ya, predefined class, user defined class, topik 2, topik 3. Okey, jadi kena standby jugalah, tapi sambil-sambil kamu study untuk kamu punya mid exam. Jadi secara tak langsung kamu dah juga study untuk lab test. Jadi cuma tarikh tu bila, jadi saya plan untuk next week. Jadi hari apa tu saya akan bagi tahu kemudian lah, sama ada next week ataupun next week after that tu. Jadi tapi dah kena standby untuk lab test, dan dalam masa yang sama juga kena dah siapkan untuk assignment. Okey, jadi itu sahaja yang saya nak share dengan kamu hari ini. Jadi hari Jumaat ni awal tolong, walaupun mula pukul 3, jadi tolong masuk, maksudnya kamu kena standby macam saya kata, tolong pergi ke, kalau boleh, kalau kata kamu punya inasis masalah wifi slow ke apa benda, tolonglah pergi ke tempat yang stable, ya, contohnya library. Okey, jadi di situ lebih selamat lagi. Kemudian kena gunakan kertas kosong, kena ada, ya. Kemudian pastikan juga kamu nanti nak screenshot kamu punya untuk nak hantar jawapan, ya. Jadi macam mana nak tukarkan ke PDF apa semua tu. Jadi kamu hanya diminta untuk menghantar jawapan saja tanpa soalan. Jadi jangan risau tak ada printer ke apa benda, tak payah nak jawab di atas kertas soalan. Ya, jadi pastikan juga kamu jawab menggunakan pen yang terang. Tulisan kamu pun jangan tulisan yang cakap ayam. Tulisan kamu kena clear, bulat-bulat elok. Jangan ada pula bersambung-sambung tulisan apa nak buat kaligrafi apa benda, saya tak nak tengok tu. Saya nak baca soalan kamu dengan betul. Ya, lepas tu kalau kata menggunakan Java pun pastikan sintek Java betul. Huruf besar nampak huruf besar, huruf kecil bagi nampak huruf kecil. Ya, kalau public tu dia ada huruf kecil, kena buat bagi jadi huruf kecil. Jadi itu saya nak tengok very particular yang particular. Jadi setiap soalan tu, setiap sheet tu hanya untuk satu section. Kalau boleh lah, ya. Jadi setiap sheet tu juga akan dihantar section yang berbeza. Jadi setiap tu kena letakkan nama kamu dan juga section apa, kemudian nombor bench sheet kamu, ya. Jadi susun setiap jawapan tu, letakkan nombor soalan yang betul. Sebab saya nak marking nanti senang, saya nak refer.
Jadi itu saja. Jadi kalau apa-apa boleh tanya ya. Jadi saya doakan semua boleh hadir pada hari Jumaat nanti tanpa ada sebarang masalah. Ya, sebab ni exam 15%. Jadi banyak juga dia punya percentage dia. Jadi saya juga harap kamu amanah, tidak ada sebarang penipuan ataupun peniruan ke berdiskus ke apa benda pun tak nak. Ya. Jadi kalau kata nak refer, is up to you, tapi memang tak ada masa langsung kami allocate untuk nak refer, nak google ke apa benda. Ya, sebab ngam-ngam 15 minit tu untuk membaca dan menjawab terus soalan. Okey ya. Jadi terima kasih semua di atas kerjasama yang diberikan ya. Jadi insya-Allah kita jumpa hari Jumaat nanti ya. Assalamualaikum dan terima kasih. Izzah Latif, Chong Jiayi, Fahmi dengan Syasha. Syasha ada ya. Syasha ada tadi kan? Syasha ada ke? Nurul Izzah Latif. Siapa tu? Suara siapa tu? Syasha ke? Syasha. Okey. Okey, saya add manually. Okey, Fahmi.